Alright, hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan membincangkan soalan daripada Terengganu untuk bahagian C. Okay, so soalan ini berkaitan dengan bab jadual pula. Soalan ini berkaitan dengan bab sebatian karbon. Dari tadi saya dah membebel pasal jadual berkala unsur dengan my student ni. Sekarang dah mula cakap pasal jadual berkala unsur. No. This is about sebatian karbon. Okay, so kita akan buat soalan berkaitan dengan sebatian karbon ini. And cuba tengok you guys dapat jawab ke tak based on what I teach lah. Okay, so saya harap you guys tengok the entire teaching and make sure catat what I say. Okay, sebab ramai dalangan korang tak catat apa yang saya mengajar. Then end of the day claim that tak faham. It's not benda you tak faham, it's benda that you tak pay attention untuk nak mencatat. Okay, so better you mencatat. Faham? Okay, so seperti biasa soalan ada di sebelah kiri, di sebelah kanan saya akan tulis jawapan. So if anyone wants the PDF of the answers, nanti bolehlah minta kat saya. Okay, saya akan bagi. Jangan risau. Okay, now soalan 11A. Raja 11 menunjukkan dua jenis tindak balas penukaran sebatian C4H9OH kepada sebatian organik yang ini. Okay, so ini adalah C4H8. So ini adalah sejenis alkina. Macam mana saya tahu? Tengok formula CnH2n kan. So kalau ni 4, ini pun 4, 8 lah. Betul lah kan? So ini adalah sejenis alkina. Okay, so dia berubah menjadi alkohol. Dari alkohol dia berubah balik menjadi alkina. Okay, so this is the question lah for now. Ada orang like my TikTok video. Okay, thank you. Okay, so dia berubah jadi alkina balik. Okay, so now soalan pertama. Berdasarkan Raja 11, nyatakan kumpulan berfungsi. Highlight tak setiap soalan ni. Kenapa? Sebab kalau you orang tak highlight, nanti you orang tak tahu apa you orang nak jawab, ataupun you orang termiss jawapan. So jangan termiss jawapan ni. Okay, kumpulan berfungsi bagi C4H9OH dan juga nama bagi tindak balas M, tindak balas N. Lepas tu soalan saya paling benci, lukis gambar raja untuk tindak balas N. So kat sini you boleh bilang kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan yang membawa 5 markah. So ramai di antara korang lukis gambar dia settle. Soalan atas semua dia tak pay attention pun. Bukan dia tak pay attention, dia take for granted. Janganlah take for granted. Okay, jawab betul-betul. Sebab you akan jawab SPM sekali seumur hidup saja. So take your chance to jawab betul. Okay, so 11A. Kejap, saya zoom in sikit lah my screen. Okay, 11A. Okay, so first, kumpulan berfungsi bagi C4H10. Okay, so saya nak tanya kat you orang, dan nama C4H9OH. So apa kumpulan berfungsi dia? Cepat jawab. Okay, saya nak tulis dulu. So korang boleh jawab dulu kat your paper. C4H9OH. So kumpulan berfungsi dia adalah dia ada OH kat belakang. So dia adalah pandai, hydroxyl. So tu kumpulan berfungsi dia, kumpulan hydroxyl. Okay, nama bagi tindak balas M. Nama tindak balas M. Okay, cuba tengok. Dari alkina dia menjadi alkohol. Betul tak? Okay, so you rasa apa nama tindak balas itu? Yes, betul, penghidratan. Okay, sebab dia tambah air. Okay, betul, dia tambah molekul air kat sana. So that is why dia jadi C4H9. Sebab kat sini dia H8 je kan, dia tambah H2OH. Highlighter pula, dia tambah H2O. That's why satu H masukkan jadi H9, O kat sebelah, H lagi satu kat sebelah. Dapat? So dia tindak balas penghidratan. Ingat dia akan belajar dua, penghidratan dan pendihidratan. Saya akan cerita sekejap lagi apa tu pendihidratan. Okay, so penghidratan. Okay, then nama tindak balas N. Okay, cuba tengok tindak balas N betul-betul. Okay, dari alkohol dia jadi alkina balik. So dia buang OH tu, betul tak? So dia buang OH dan buang another one H extra. So dia adalah pendihidratan.
Maksudnya proses dari alkohol nak menjadi alkina, nama dia pendehidratan. What is this pendehidratan actually? Pendehidratan ini dia singkirkan molekul air. Kalau penghidratan dia ambil molekul air. Itu je beza dia. Dapat? Tu yang saya nak you faham untuk hari ni dahulu. Sebab ramai tak tahu apa proses yang ada dalam alkina, apa proses yang ada dalam alkohol. Tu memang bermasalah. Janganlah jadi macam tu. Okay, lagi satu, you can ask, cikgu, kenapa cikgu tulis kumpulan berfungsi macam tulis tajuk? Okay, bukan nak kata saya salin soalan, saya tulis ni supaya memudahkan kerja pemeriksa. Okay, sebab you mudahkan kerja pemeriksa untuk menanda, then pemeriksa pun mudahlah bagi markah untuk you. Okay, next, gambar raja. Okay, so you kena lukiskanlah gambar raja susunan radas itu. Okay, wait, I lukiskan, I pause video sekejap. Okay, saya tunjuk kat buku teks yang you lukis nanti. This is the gambar raja. This should be the gambar raja. Okay, this is the gambar raja untuk tindak balas pendehidratan, yang mana you ada satu tabung tabung didih. You letakkan wool kaca yang you dah rendam dengan alkohol. So macam in this case dia guna C2H5OH, tapi dalam soalan kita guna C4. So ganti dengan C4H9OH tu, tukar yang ini. Okay, wool kaca dengan etanol. Yang ni direndam dengan etanol, tapi yang ni bukan etanol, yang ni butanol. So you make sure you write butanol lah. Okay, so wool kaca direndam dengan butanol. Then serpihan porcelain, you panaskan serpihan porcelain, then dia akan halirkan gas. So you akan nampak lah bubbles kat sini. Nampak tak? This is the thing. Okay, so you boleh tengok ni di muka surat 93. Ni saya dah crop out dah. Okay, so I write at dia lah, gambar raja. Okay, gambar raja. Okay, so this is the gambar raja. You jangan confuse out yourself, kata cikgu tak mengajar. Ramai yang guna term tu cikgu tak mengajar. Bukan cikgu tak mengajar, you tak mendengar. So make sure you dengar. Okay, it's just a matter you tukar sahaja. Okay, tukar benda itu, settle lah. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk soalan ini. So markah dia kat mana? You label setiap satu ini. Dia pun ada markah. Dia 2 markah tau soalan tu. Satu, you lukis gambar raja you berfungsi, dan juga you label. You label dengan betul. Even you kena label tabung ni pun sebagai tabung didih. Sebab ada yang kata ni sebagai tabung uji. No, untuk pemanasan kita guna tabung didih. Dapat ke? Okay, and then atas pun tukarlah. Okay, direndam dengan etanol. Not etanol. Wait padam. It's not ethanol, it is butanol. Butanol. Jadi C4H9OH. So this is the gambar raja berfungsi. Settle. Okay, so you pastikan you lukis dengan cantik dalam exam. You tak boleh crop out macam saya. Saya boleh lah. Okay, next question, soalan B. Okay, sebatian R dihasilkan daripada tindak balas fermentasi glukosa. Sebatian R ditambah ke larutan kalium dikromat 6 berasid. Okay, saya tanya kat korang, apa warna larutan kalium dikromat 6 berasid? Warna apa? Cepat. Yes, dia warna ungu. Lepas tindak balas dia, dikromat. Dia adalah warna jingga. Betul. Okay, lepas tindak balas dia berubah menjadi hijau. Kena tahu benda tu dulu. Wajib tahu kalau kalium manganat 6 berasid, yes, dia ungu kepada tak berwarna. You kena ingat yang tu dulu. Okay, sekarang baca. Okay, untuk menghasilkan sebatian S, seterusnya sebatian S bertindak balas dengan kandungan asid sulfurik pekat. Okay, highlight asid sulfurik pekat menghasilkan sebatian T. Okay, nyatakan sebatian RS dan T. Lukis formula struktur bagi sebatian RS dan T. 5 markah. Wow, dahsyat dia bagi sampai 5 markah. Okay, so mari kita start lukis. 10 markah bawah. Okay. So first, sebatian R dihasilkan daripada tindak balas fermentasi glukosa. So you fermentate glucose. Betul? Betul ke salah? Betul. Okay, so sebatian R. Okay, so benda ni saya tadi tunjuk kat buku teks, sebab sekarang teks saya dah penuh dah. So tak apa. Ingat, kalau tindak balas fermentasi glukosa, kita fermentate glucose untuk menghasilkan apa? Yes, alkohol. Okay, in this case glukosa, kalau kita fermentate glucose sahaja, dia akan menghasilkan etanol. Ingat,
Kalau kita just fermentate a glucose, dia akan menghasilkan sejenis alkohol yang nama dia adalah ethanol. So dia kata nyatakan je, you nak bagi formula pun boleh, nak eja pun boleh. Saya nak eja, so saya eja ethanol. Okay, ada student tanya kat saya, cikgu kalau saya tulis alkohol betul tak? Salah. Dia ada alkohol yang spesifik which is ethanol. So better tulis ethanol. Okay, then sebatian S. Okay, dia kata sebatian S pula terhasil apabila dalam sebatian R ini kita tambah larutan kalium dikromat 6 berasid. Dan nama pun alkohol, kita tambah ejen pengoksidaan. Betul tak? Sebab kalium dikromat 6 berasid ni ejen pengoksidaan. So kalau dalam alkohol saya tambah ejen pengoksidaan, itu adalah tindak balas apa? Pengoksidaan. Cuba tengok alkohol ada tindak balas pengoksidaan yang diletak 2O. Okay, so sekarang ethanol saya tambah apa tu, ejen pengoksidan, so dia jadi asid karboksilik. Betul. Apa asid karboksilik dia? Still eta juga tapi jadi asid ethanoik. Faham? Dia boleh berubah tapi still bilangan karbon dia akan remain sama sahaja. Okay, maksudnya dia boleh berubah dari alkohol ke asid karboksilik, dari alkina ke alkana, dia boleh je berubah tapi still bilangan karbon dia sama, just dia berubah keluarga, something like that. Okay, then sebatian R dan S which is your ethanol dan asid ethanoik pula bertindak balas. So dia menghasilkan sebatian T tapi dengan kehadiran asid sulfurik pekat. Kiranya ini tindak balas untuk asid pula, tindak balas yang reflux tu. Betul tak? Okay, so sebatian T you rasa apa? Alkohol dan juga asid karboksilik you bertindak balas. So dia menghasilkan ester. Pandai awak. So apa nama ester you? Ini ethanol, ini ethanoik. So etil ethanoat. Pandai. Etil ethanoat. So that is the nama sebatian dia. Dapat ke? Tapi I don't know why I put small letter kat dua benda ni. Direct capital lah. Ni A E. So etil ethanoat. Settle. Okay, now lukis formula struktur sebatian R. Okay, sebatian R adalah ethanol. Apa formula ethanol? Okay, you tahu formula alkohol CH2N plus 1 OH. Ethanol adalah dua karbon. So C2H5 OH. So lukis dulu. Karbon ada 2, 1 karbon, 2 karbon. Hidrogen ada 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Habis tu lukis dia punya OH kat mana? Lukis kat sini O dash H. Okay lah. So this is your formula struktur. Dapat ke? Formula struktur untuk mana? Untuk sebatian R. Okay, formula struktur sebatian R. Sebatian R. Okay, so you can lukis something like this lah. Alright. Okay, next formula struktur sebatian S pula. Okay, S you tahu dia adalah asid ethanoik. Betul tak? Okay lah, as long dia tak kejam sangat, dia tak suruh you lukis apa tu, ester tu. Okay, sebatian S. Okay lah, I write first for you. Sebatian S. So you tahu you punya formula untuk asid karboksilik CnH2n plus 1 COOH. Dan you tahu you ada asid ethanoik. So karbon dah ada 2. So NU berapa? Sekarang 1 lah. Sini dah ada 1, sini dah ada 1. So N ni 1. So CH3 H3 COOH. Okay, so ini adalah formula dia. So sekarang you lukis. Karbon ada berapa? Ada 2. 1 karbon, 2 karbon. Dan kumpulan berfungsi dia ada double bond O macam ni. Dan juga ada O, ada H. Then H kat sini, another H kat sini, another H kat sini. So this is your formula struktur. Okay, so settle lah. Okay, untuk semua ini. So saya dah lukis untuk 5 markah. 1 markah ethanol, markah 2 ethanoik, markah ketiga asid ethanoik. Formula betul.
Another satu markah, dapatlah 5 markah. Atas dah 5. Wah, senang-senang you dapat 10 markah. Okay, next. You kena lukis untuk, lukis pula, you kena terangkan. Sekejap aku highlight benda ni. Okay, mana? Yes, this one. Nyatakan nama tindak balas untuk menghasilkan sebatian T. Tadi saya dah beritahu dah. Okay, then dengan menggunakan jawapan anda di B1, huraikan bagaimana sebatian T dihasilkan dalam makmal, sertakan persamaan kimia terlibat, hitung jisim. Mak ai 10 markah kot, banyak dia bagi. Okay, so this 10 markah macam mana ni? Okay, ingat, soalan ini dia mirip kepada soalan SPM 2022. Soalan terakhir SPM 2022 pun something like this juga. Okay, dia minta prosedur for pengisytiharan. Okay, saya rasa lah, betul tak? Saya pun tak berapa ingat. Kejap. Tak apa, you lupakan benda tu. Okay, saya pun tak berapa ingat dah. Okay, so tak apa, it's okay, let it go. Okay, so first dia kata nama tindak balas, then huraikan bagaimana sebatian T dihasilkan, bagi persamaan kimia, hitung jisim. So ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan yang akan membawa 10 markah. Okay, so first saya tulis kat sini. 2, okay. Nama tindak balas. Okay, so ingat, tadi saya tersilap sikit. Nama tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik. You boleh tengok kat sifat kimia asid karboksilik, dia adalah tindak balas pengisytiharan. Maksudnya when alkohol dan asid karboksilik bertindak balas, nama tindak balas itu pengisytiharan. Okay, then ni satu, you kena huraikan. So prosedur lah. Okay, bagaimana dihasilkan. Okay, tak apa, I write kat sini bagaimana dihasilkan. Then you write lah dia punya prosedur. Okay, so you tahu you punya basic you ada sekarang. Nak buat pengisytiharan kepada alkohol dan asid karboksilik, you ada tak? Ada, which is you ada asid etanoik dan juga etanol. Okay, so macam mana hasilkan? Okay, first thing first, you kena ambil you punya asid etanoik. Okay, you kena masukkan 2 cm3. Okay, kenapa saya pilih 2? Okay, dia memang suggested untuk guna 2. Buku teks dah bagi prosedur sebenarnya. Kalau you ingat, you boleh jawab lah. 2 cm3 asid etanoik glacial. Okay, glacial maksudnya tak ada air. Kita kena ambil yang pure. Okay, so ambil 2 cm3 asid etanoik glacial, masukkan ke dalam tabung didih. Tabung didih bukan tabung uji. Okay, ni yang pertama. Then next, apa you kena buat? Okay, you kena letak, you kena letak etanol. Ingat, kalau you letak asid etanoik, you wajib letak asid etanoik dulu. You punya alkohol, dia kena 2 kali ganda isi padu asid etanoik. Kenapa? Sebab alkohol mudah meruap. So kita kena letak extra. Extra tu berapa? Kalau you letak 2 asid etanoik, you letak 4 lah alkohol. Faham tak? Okay, so you nak letak sampai 5. Ada yang tanya, cikgu saya nak letak 5 boleh tak untuk asid etanoik? Saya tak galakkan sebab tabung uji you ada saiz. So you stick to my idea that you nak buat pengisytiharan, always letak 2 cm3 asid, 4 cm3 alkohol. Cukup. Okay, it will be good enough. Okay, so sekarang you tambahkan 4 cm3. Kenapa 4? Saya dah terang jangan minta saya terangkan 2-3 kali pula. 4 cm3 etanol mutlak. Okay, the term is etanol mutlak. So better you write nama bahan tu dengan the word mutlak. Okay, so jangan tinggal the word mutlak, salah. Okay, ke dalam asid etanoik. So once you dah letak dah etanol mutlak you ke dalam asid etanoik, okay, lepas tu you kena letak apa? Okay, ingat atas kan dia bagi tahu kan, dia akan letak kehadiran asid sulfurik pekat. So you titiskan atau tambahkan. Okay, better letak tambahkan. Okay, tambahkan. You boleh tambahkan maksimum sampai 5 titis. So tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat. Okay, asid sulfurik pekat ke dalam campuran itu. Campuran apa? Campuran asid etanoik dan juga etanol mutlak itu. Okay, campuran itu dan goncangkan. Ingat, jangan you simply goncangkan. Tutup dulu you punya tabung didih tu, then you goncangkan. Don't goncangkan vigorously. Jangan goncangkan dengan ganas. Just
Perlahan-lahan je you goncangkan, lembut-lembut je you goncangkan. Okay. Lepas you goncangkan, baru you have to panaskan. Okay. You kena panaskan. So panaskan campuran itu dengan pelan-pelan. Jangan you letak high heat tau. Kenapa? Sebab dia senang meletup nanti. Okay. So letak slow heat je. Heat jangan tinggi sangat. When you on you punya peluru bansa, letak api yang rendah sahaja. Pastikan api tu api apa Jangan guna api biru, tak silap saya. Okay. Campuran dengan perlahan-lahan. Okay. Once you dah panaskan campuran you dengan perlahan-lahan, apa you kena buat in next step? Okay. You kena tuangkan you punya campuran itu ke dalam bikar yang berisi air. So tuang campuran ke dalam bikar berisi air. So you dah tuangkan, settle. Dah settle you punya procedure. So ni je. Dia 5 markah tau sebenarnya. 5 ke? Ya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 markah. So 5 markah you setiap satu. So jangan kata acid ethanoic saja kelas. Please mention acid ethanoic glacial. Dan isi paru dia kena 2 cm3. Dan ni pun sama. Kena 2 kali ganda berbanding isi padu acid you. Dan jangan lupa the word mutlak. Dan titis acid sulfurik pekat. Ingat maksimum titis sampai 5 sahaja. Okay, then goncangkan, panaskan. So you kena ingat this procedure tau. Better you ingat. Jangan you salah anggap. Sebab ada tahun, satu tahun tu memang soalan tu soalan trial, soalan bahagian C, soalan terakhir juga tak silap saya, soalan SBP. Okay, kita ingat soalan tu tak naik. Dia naik dalam SPM sebenar. Sama je, exactly the same question naik. So we don't know what's going to happen. So better you be prepared. Okay. So dah dapat 5 markah, atas dah dapat 6 markah. Saya nak cari lagi berapa markah? Lagi 4 markah. Okay, so mana nak cari 4 markah tu? Okay, so first you buat persamaan kimia. Okay, so kat sini ya. Okay. So persamaan kimia. Okay. So persamaan you antara etanol CH2H5OH tambah dengan asid etanoik CH3COOH, dia menghasilkan etil etanol. Okey, macam mana tahu etil etanol yang terhasilkan? Okey, you buat macam mana? Okey, you ambil you punya asid karboksilik kan? Okey, apa you buat you punya asid karboksilik? You jangan ambil you punya H. You ambil dia punya anion saja, which is CH3COO. Betul tak? Okey, then you gabungkan dia dengan tolak kumpulan berfungsi yang ni. Untuk alkohol you tolak kumpulan berfungsi yang depan dia. So C2H5, you gabungkan dengan yang tu. So C2H5. Tapi when kita sebut, kita akan sebut dari belakang ke depan. Tapi when kita buat formula dia, kita akan ambil anion untuk this acid, gabung dengan alkohol. Tapi ingat, kita akan tolak OH dia. Okay, kita akan tolak OH dia, kita akan ambil selebihnya, letakkan dia. So inilah formula ester you. Dan tambah dengan air H2O. So persamaan ini dah memang dah seimbang nature. Cuba tengok carbon you ada 2, 3, 4 2, 2, 4. So semua balance. Hydrogen pun sama, 6, 9, 10 8, 10 balance. O 3, O 3. Semua balance. So no point lah you nak balancekan pun, sebab dia dah balance dah. So dapat 2 markah. 1 markah formula bahan dan hasil betul. Markah kedua persamaan you seimbang. So in this case you punya formula pun dah betul. So automatically you punya bahan tu akan lengkap. Dapat ke? Okay, so settle benda ini. So you dapat dah 2 markah. Tadi you dah kumpul 6 markah, sekarang 2 markah, dah kumpul 8 markah. Wah, senangnya you dapat 8 markah. Okay, next another 2 markah G-same. Okay, you nak tahu G-same sebatian you betul tak? Okay, so write kat sini. G-same sebatian T. Okay, so nak tahu G-same sebatian T. Okay, cuba tengok you punya persamaan kimia. Sebab dia tanya terhasil jika 0.5 mol sebatian R digunakan. Okay, so sebatian T you apa? Mana atas? Etil etanawat. So ni sebatian T you. Dan dia kata 0.5 sebatian R. Apa sebatian R you? Etanol. So this is your
etanol. So you punya masalah adalah antara etanol dan juga etil etanol saja. This fella get lost, no issue. Okay, so you nak cari yang mana? Nak cari yang ni. Pasal alkohol, kenapa saya letak sebutan R? Sebab dia dah ada dia punya bilangan mol. So bilangan mol dia adalah 0.5 mol. Okay, so in this question dia dah bagi dah bilangan mol dalam lab yang sedia ada. So you tak perlu buat apa-apa pengiraan, just jump terus ke nisbah mol. You tahu 1 mol C2H5OH menghasilkan 1 mol CH3COOC2H5. Dan dalam lab you ada 0.5 sahaja you punya C2H5OH. So cuba tengok you ada berapa mol etil etanol. Sama juga etil etanol you pun 0.05 mol CH3COOC2H5. Okay, ini adalah you punya bilangan mol. Tapi you nak apa? You nak G-same. Ingat tak formula ni? Kali ni aku tunjuk lah. Bilangan mol sama dengan G-same per dengan G-same molar. Okay. Dan you kena tahu G-same molar untuk etil etanol you berapa? Betul tak? G-same dalam gram, G-same molar you dalam gram per mol. So you nak cari G-same, betul? So you manipulate this formula bilangan mol darab dengan G-same molar. So bilangan mol you berapa? 0.05 mol. Okay, G-same molar you berapa? Okay, cuba tengok you ada berapa karbon? 1, 2, 4. Ada 4 karbon, betul tak? So 1 karbon 12. So 4 darab 12 tambah. Okay, H ada berapa? H ada 8. 8 darab 1 tambah dengan oksigen. Oksigen ada berapa? Oksigen ada 2. So 2 darab 16 unit gram per mol. Betul tak? Betul. Tengok semua aku juga yang kena cakap kan. Okay, then you calculate lah. Okay, 4 darab 12 tambah 8 darab 1 campur 2 darab 16. So you dapat 88 gram per mol. Itulah G-same molar you untuk etil etanol. Tapi nak G-same kan, so you darab lah dua benda ini. So 88 gram per mol. Okay, cut mol dengan mol, then press your calculator. 0.05 darab 88 you dapat 4.4. Betul tak? Sekejap, press calculator. Kenapa aku letak 0.05? 0.5 sebenarnya abang. 0.5. Korang yang dengar ni pun tak bagi tahu kat saya. Aku buat, korang pun dengar je. 0.5 darab 88. So you dapat 44 gram etil etanol. Okay, perlu ke tulis macam etil etanol tu? Tak payah, saya saja nak tunjuk rajin, saya tulislah etil etanol. So this is how your 10 marks you gain. So mana markah dia? Okay, kejap sampai pen merah. Saya tunjuk jugalah kan. Kena juga saya tunjuk kan. Okay, markah pertama you beritahu nama dia pengisteran. You eja dengan betul. In English, esterification. Dapat 1 markah. Markah kedua, prosedur ni. Prosedur pertama betul, which is 2 cm3 dan juga ada glacial. The word glacial dan juga tabung didih ada dalam ayat pertama. Dapat markah kedua. Markah ketiga, kita akan tengok isi padu etanol dulu. Isi padu etanol 2 kali ganda ke tak berbanding asid karboksilik? Ya, okey. 1. Ada tak perkataan mutlak sebelah nama alkohol tu? Ada, okey. Ada tak? Okey. 2 tu ada. Okey, dapat markah ketiga. Okey. Markah keempat, berapa titis asid sulfurik dia titis? Minimum boleh titis 3, maksimum boleh titis 5. So you titis 5 tak? Ada. Asid tu asid sulfurik pekat tak? Ya, betul. Okey, you goncangkan tak campuran tu? Ya. Okey, dapat markah keempat. Okey, markah kelima, you panaskan campuran. Ada tak perkataan panaskan dan pelan-pelan? Ada. Okey, bagi markah kelima. Markah keenam, tuang campuran dan juga tuang campuran bikar berisi air. Ada tak tiga-tiga tu? Ada. Okey, bagi markah ke-6. Okey, markah ke-7, you punya formula bahan dan hasil betul. Okey. Dan persamaan you balance tak? Balance. Markah ke-8. Markah ke-9, you buat nisbah mol dan juga dapatkan that. Tulis macam ni. CH3COOC2H5 ni adalah 0.05 yang ada. Okey, markah ke-9 dan markah ke-10 you adalah you darab ni, you tunjuk yang ni, this one.
Dan dengan jawapan yang betul beserta dengan unit calculation, nilai dan unit yang betul membawa markah ke 10 markah itu. So settle lah. So nak katanya this question punya 10 markah is very technical. So kalau you dapat jawab dengan betul, memang you are like in a very good lah. Okay, very good lah. Your luck is very good actually. So that's what I'm trying to say for today. So that's all saya rasa untuk soalan ini. Soalan atas saya dah terang dah kan, so markah dia macam mana. So dah settle untuk menjawab soalan bahagian C Terengganu. Next video is soalan bahagian C untuk SBP pula. Okay, bye bye.